Nak bercakap tentang ini juga pelancongan yang juga bertemakan alam sekitar dan juga bertemakan tentang bagaimana keadaan pelancongan sudah pun mula sedikit demi sedikit dibuka khususnya di kawasan Langkawi Projek Rintis Gelembung Perjalanan Pelancongan. Terus saja bersama dengan Tuan Nasaruddin Abdul Muttalib, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pemenang Langkawi LADA. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalun tanah juga diucapkan atas bagaimana Langkawi sudah pun dipilih menjadi antara destinasi utama untuk projek Rintis Gelembung Perjalanan Pelancongan yang bermula pada 16 September yang lalu. Namun begitu, untuk kita bercakap lebih lanjut dan kita nak mengetahui situasi terkini keadaan di Langkawi selepas projek Rintis itu mula dibuka dan juga bagaimana keadaannya dari segi hotel occupancy dan sebagainya, Tuan. Okey, alhamdulillah. Yang pertamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuranlah bahawa industri pelancongan Langkawi telah dapat dihidupkan semula dengan program Gelembung Pelancongan Langkawi yang bermula pada 16 September yang lalu. Jadi bagi mengalu-alukan kedatangan pelancong ke Langkawi, hotel dan penginapan di Langkawi menawarkan pakej-pakej yang begitu menarik. Di samping itu, terima kasih juga kepada syarikat-syarikat penerbangan yang menawarkan tambang-tambang murah untuk ke Langkawi lah. Kita mendapat maklum balas daripada Persatuan Perhotelan bahawa hotel-hotel bertaraf 4 bintang dan 5 bintang mendapat tempahan yang lebih baik. Okey. Ini mungkin disebabkan potongan harga yang menarik tadi. Di samping itu, saya percaya ramai yang ingin memanjakan diri mereka, anak dan isteri selepas terkurung di rumah begitu lama dalam tempoh PKP yang lalu. Dari segi penerbangan pula, pada hujung minggu sekarang ini di Langkawi kita menerima penerbangan masuk di antara 18 ke 21 penerbangan. Pada hari-hari biasa sehari. Pada hari-hari biasa kita menerima sekitar 14 pelancongan masuk sehari. Dalam tempoh 6 hari pembukaan Langkawi ini, secara keseluruhannya Langkawi telah menerima 13,800 pengunjung dalam tempoh 6 hari pertama. Malah pada hari pertama sahaja 3,200 pengunjung memasuki Langkawi dan secara puratanya lebih kurang 2,300 yang memasuki Langkawi. Walau bagaimanapun angka ini amat penting untuk penjanaan ekonomi Langkawi, tetapi itu bukanlah ukuran mutlak kejayaan Gelembung Pelancongan Domestik Langkawi. Apa yang lebih penting ialah sejauh mana kita dapat mengawal penularan wabak COVID-19 ini di kalangan pengunjung-pengunjung di Langkawi, bagi memastikan bahawa pengunjung-pengunjung di Langkawi adalah selamat dan selesa menikmati keindahan di Langkawi. Ya, alang-alang Tuan dah pun bercakap tentang menjadikan Langkawi sebagai destinasi pelancongan yang selamat. Apakah antara persediaan yang mungkin telah, sedang dan akan ditambah baik dan juga dirangka bagi memastikan Langkawi menjadi satu destinasi pelancongan yang selamat walaupun kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19? Okey, yang pertamanya individu yang telah lengkap 2 vaksin dan mencapai tempoh matang sahaja yang boleh memasuki Langkawi. Pada masa sekarang kita mendapati bahawa setiap hari ada saja individu yang tidak cukup tempoh matang selepas mendapat dos kedua yang kita tahan di saringan pintu masuk. Jadi kena perlu berhati-hati supaya tidak diarahkan pulang begitu saja. Kemudian kita juga mengadakan saringan di pintu masuk. Sekurang-kurangnya RTK test ataupun saliva test. Ini bagi memastikan bahawa pengunjung yang datang ke Langkawi tidak bergejala dan dapat menikmati percutian dengan selamat. Okey. Jadi untuk ujian saringan ini ada 3 kaedah yang boleh dia gunakan. Yang pertamanya 48 jam sebelum perjalanan boleh mengambil ujian ini di
klinik yang menawarkan perkhidmatan ini ataupun membeli test kit ini di farmasi luar dan membawanya ke lapangan terbang ataupun terminal jeti untuk dibuat ujian di sana ataupun di lapangan terbang dan jeti sendiri menjual test kit ini untuk kemudahan pengunjung-pengunjung. Ya, Tuan, kita juga nak tahu apatah lagi dan juga bagaimanakah inisiatif yang juga turut digagaskan oleh pihak LADA untuk memastikan dan juga meyakinkan pengunjung-pengunjung dan juga pelancong-pelancong tempatan supaya menjadikan Langkawi dan juga Langkawi ini dilihat sebagai satu destinasi pelancongan yang selamat. Okey, untuk lebih meyakinkan pengunjung-pengunjung bahawa Langkawi adalah satu destinasi yang selamat, LADA bersama agensi-agensi lain misalnya Langkawi Tourism Academy, MKN Kedah, Majlis Perbandaran dan juga Jabatan Kesihatan Negeri memperkenalkan sijil pematuhan SOP COVID-19 ini yang dinamakan sebagai MySafe Langkawi. Jadi antara syarat untuk persijilan MySafe Langkawi ini semua pekerja premis berkenaan atau hotel berkenaan perlu mendapat vaksinasi lengkap. Mereka perlu menjalani kursus pematuhan SOP yang dijalankan. Kita telah menjalankan 6 siri kursus pematuhan SOP MySafe Langkawi ini dan telah dihadiri oleh 1,238 wakil-wakil produk pelancongan di Langkawi. Pada masa sekarang kita menerima lebih 400 permohonan untuk kita jalankan audit pematuhan di kalangan premis-premis ini dan sijil-sijil pematuhan mula kita keluarkan. Jadi kita mengalu-alukanlah pelancong-pelancong ke Langkawi memilih hotel-hotel dan juga produk-produk pelancongan yang diberi pengiktirafan sijil MySafe Langkawi untuk dikunjungi, di mana mereka ini adalah telah mencapai piawaian standard SOP yang diperlukan untuk industri pelancongan di Langkawi. InsyaAllah itu juga penambahbaikan untuk kita gambarkan kualiti dan juga peningkatan pelancongan khususnya di destinasi pelancongan Langkawi. Kita sedia maklum Tuan ya, Langkawi ini dianggap sebagai antara salah satu destinasi pelancongan yang dikenali dan juga terkenal. Namun begitu, kita juga ingin mengetahui apakah yang dilakukan oleh LADA dan juga perancangan masa hadapan dalam menjadikan Langkawi sebagai salah satu daripada destinasi pelancongan bertaraf antarabangsa. Okey, yang pertamanya Langkawi sebagai UNESCO Global Geopark yang pertama di Asia Tenggara dan kita perlu mempertahankan status inilah. Bagi menghidupkan semula pelancongan antarabangsa, LADA dan MOTAK sedang menggubal satu SOP bagi mula menerima kemasukan pelancong antarabangsa untuk kita kemukakan ke pihak Majlis Keselamatan Negara. Kita jangkakan bahawa pelancongan antarabangsa akan bermula pada hujung tahun ini insya-Allah dengan kemasukan penerbangan sewa khas terlebih dahulu. Kita menerima permohonan daripada beberapa negara untuk membawa pelancong-pelancong mereka ke Langkawi. Misalnya kita mendapat permohonan daripada Rusia, China, Poland dan termasuk Singapura untuk percutian hujung minggu, hujung tahun ataupun winter holiday nanti. Jadi kita menjangkakan bahawa kita akan bersedia untuk menerima pelancong antarabangsa selepas terbukti kejayaan gelembung pelancongan domestik yang bermula pada 16 September yang lalu. Di samping itu, bagi tujuan promosi, LADA juga akan memperkenalkan Langkawi Great Sales bermula daripada 1 Oktober nanti, di mana pemilik produk pelancongan di Langkawi semuanya menawarkan package
tawaran perkhidmatan yang menarik sehingga ke hujung tahun. Ya. Kita juga mendapat sokongan daripada kedai-kedai bebas cukai di Langkawi, di mana mereka telah memberi persetujuan untuk menurunkan lagi harga dan menawarkan tawaran dan diskaun harga sepanjang kempen ini. Ya, bukan saja boleh menikmati keindahan Langkawi tapi juga boleh membeli belah. Sekali lagi secara ringkas harapan tuan untuk kita melihat kedatangan pelancong tempatan untuk merancangkan kembali industri pelancongan di Langkawi. Okey, kami mengalu-alukan kedatangan pengunjung dan pelancong ke Langkawi, di mana bagi gelembung pelancongan domestik ini Langkawi mengamalkan pematuhan SOP yang agak ketat bagi mengawal penularan wabak COVID-19 ini. Jadi kita berharap juga agar pelancong-pelancong mengambil pakej dari ejen-ejen pelancongan yang berdaftar dan bagi mengelakkan skam. Kadang-kadang tawaran itu terlalu menarik dan sehingga di luar jangkaan dan biasanya ada unsur-unsur penipuan di situ, dan kita harap pengguna lebih perlu berhati-hati bagi memastikan dan bagi membantu pengunjung-pengunjung ke Langkawi yang menghadapi sebarang masalah. LADA memperkenalkan satu talian hotline, iaitu 04 9600 888 ataupun 04 9600 889 yang berfungsi atau daripada 8 pagi hingga 8 malam. Kita mempunyai 25 petugas untuk melayan sebarang masalah yang dihadapi oleh pengunjung-pengunjung ke Langkawi dalam tempoh gelembung pelancongan ini dibuka. Kita harap pengguna-pengguna dan pengunjung dapat memanfaatkan sepenuhnya talian hotline ini sekiranya menghadapi sebarang kesulitan dalam perjalanan ataupun semasa percutian mereka ke Langkawi. InsyaAllah untuk perjalanan dan juga percutian yang lebih mudah. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Nasaruddin Abdul Muttalib, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pemenang Langkawi LADA, dan juga selamat datang ke Langkawi diucapkan bagi mereka yang ingin merancang perjalanan dan juga pelancongan anda ke Langkawi. Terima kasih Tuan Nasaruddin. Kita nak berehat seketika. Semuanya kembali nanti dalam Selamat Pagi Malaysia.